Assalamualaikum. Pada hari ini, kumpulan kami akan bentangkan tentang mekanisme penghantaran impuls atau dikenali sebagai action potential. Terdapat 5 isi kandungan dalam topik ini. Yang pertama, pengenalan. Kedua, organisasi dan komponen sistem saraf. Ketiga, definisi berkaitan dengan mekanisme penghantaran impuls. Keempat, mekanisme penghantaran impuls. Dan yang kelima, penutup. Bagaimanakah rasa sakit yang kita rasakan ketika tangan terkena sesuatu yang panas? Adakah tangan kita akan bergerak dengan pantas untuk menjauhi peralatan yang panas tersebut? Tahukah anda bahawa tindak balas ini disebut sebagai penghantaran impuls yang melibatkan sel-sel khusus seperti neuron atau sel saraf? Ianya merupakan sebuah rangsangan yang dikesan oleh reseptor deria dan dihantar ke motor efektor. Sel-sel ini bekerjasama sehingga membolehkan kita bertindak dengan begitu cepat. Apabila kita tersentuh sesuatu yang panas, reseptor haba pada sensori neuron telah mengesan sebuah rangsangan dan mengirimkan maklumat haba kepada interneuron dalam sistem saraf pusat. Kemudian, motor neuron akan menghantar rangsangan dari sistem saraf pusat kepada otot rangka pada lengan kita sehingga kita bertindak balas untuk menjauhi tangan kita daripada objek panas tersebut. Organisasi dan komponen dalam sistem saraf. Sistem saraf terbahagi kepada dua iaitu Central Nervous System (CNS) dan Peripheral Nervous System (PNS). CNS pula terbahagi kepada dua iaitu otak dan spinal cord, manakala PNS pula terbahagi kepada neuron motor dan neuron sensori. Pada neuron motor terdapat sistem tindakan luar kawal yang dipanggil sebagai autonomic nervous system dan sistem tindakan terkawal iaitu somatic nervous system. Pada autonomic nervous system pula terdapat sympathetic nervous system dan parasympathetic nervous system. Dua jenis sistem saraf, CNS dan PNS. CNS merupakan sistem saraf utama yang melibatkan otak dan spinal cord. PNS pula melibatkan semua saraf seperti saraf kranial dan saraf spinal iaitu saraf yang terdapat di luar otak dan spinal cord. Ianya juga melibatkan saraf sensori, efferent, deria dan saraf motor efferent iaitu tindakan. Saraf sensori berupaya untuk mengesan perubahan luar dan dalam badan. Saraf motor pula bertindak ke atas perubahan bergantung kepada CNS sama ada somatic voluntary iaitu dalam keadaan sedar dan involuntary iaitu di dalam luar kawalan. Tisu saraf pula terbahagi kepada dua sel utama iaitu sel neuron yang merupakan sel utama dan sel neuroglia iaitu merupakan sel penyokong. Di sini juga saya telah sertakan gambar rajah CNS dan PNS. Seterusnya, kita akan kupas mengenai definisi impuls. Impuls ialah rangsangan dalam bentuk arus elektrik dan merambat dalam neuron. Mekanisme penghantaran impuls berlaku melalui pengaliran yang melibatkan ion natrium dan ion kalium di sepanjang akson. Mekanisme ini boleh berlaku kerana membran sel saraf adalah separa telap, bermakna ion tertentu sahaja boleh melaluinya. Impuls juga ditakrirkan sebagai perubahan momentum. Impuls ini dihantar melalui sel neuron. Sistem saraf terdiri daripada berjuta-juta sel saraf yang dikenali sebagai neuron. Neuron ialah satu sel terangsang secara elektrik yang memproses dan memindahkan maklumat melalui isyarat elektrik dan kimia. Neuron adalah bahagian teras bagi otak dan saraf tunjang untuk sistem saraf pusat serta ganglion untuk sistem saraf periferi. Terdapat 3 jenis neuron utama dalam sistem saraf iaitu neuron deria, neuron afferent, neuron gerganti, interneuron, neuron motor, neuron efferent. Terdapat 3 jenis sel neuron iaitu neuron deria, neuron gerganti dan neuron motor.
Neuron deria membawa impuls dari reseptor atau organ deria ke sistem saraf pusat. Ianya terdapat dalam akar dorsal dalam saraf spina. Ianya mempunyai akson yang pendek. Kedudukan badan sel adalah di tengah-tengah akson. Neuron gerganti pula menerima dan menghantar impuls saraf dari neuron deria ke neuron motor. Ianya terdapat dalam sistem saraf pusat, mempunyai pelbagai bentuk. Neuron motor mempunyai impuls saraf ke efektor seperti otot dan kelenjar untuk bergerak baras yang sewajarnya. Terdapat dalam akar ventral dalam saraf spina, mempunyai akson yang panjang. Kedudukan badan sel adalah di hujung akson. Struktur sel neuron. Pertama, unipolar neuron berada di kebanyakan sensori neuron dendrit dan akson bersambung dengan sel badan. Kedua, bipolar neuron merupakan specialized sensori neuron seperti berada di mata, deria rasa dan pendengaran. Biasanya akson sangat pendek iaitu 30 mm. Ketiga, multipolar neuron berada di kebanyakan neuron ventral dendrit bersambung dengan sel badan dengan satu akson. Fungsi organel pada sel neuron. Pertama, dendrit menerima impuls daripada neuron lain. Kedua, sel badan mengintegrasi impuls saraf dan mengawal aktiviti neuron. Yang ketiga, nukleus mengawal aktiviti sel. Yang keempat, akson membawa impuls keluar dari badan sel ke neuron lain. Yang kelima, salut mielin penebat kepada impuls elektrik, membekalkan neutron kepada neuron dan melindungi akson dari kecederaan. Yang keenam, nodus Ranvier. Impuls melompat dari satu nodus Ranvier ke nodus Ranvier yang lain menyebabkan penghantaran impuls lebih cepat. Seterusnya, definisi sinaps. Sinaps ialah struktur dalam sistem saraf yang melakukan isyarat elektrik atau kimia dari satu neuron ke satu neuron yang lain atau suatu sel eferen iaitu sasaran dalam badan. Sinaps terdapat pada satu ruang sempit di antara terminal akson neuron penghantar dengan dendrit neuron penerima. Sinaps juga mengawal dan mengintegrasikan impuls saraf dipindahkan daripada reseptor yang dirangsang dan ianya membenarkan impuls melaluinya dalam satu arah sahaja. Penghantaran impuls melintasi sinaps. Impuls saraf yang tiba di bonggol sinaps perlu melintasi sinaps supaya impuls dapat diteruskan ke neuron berikutnya. Impuls yang melintasi sinaps bukan lagi secara elektrik tetapi secara kimia. Bahan kimia tersebut merupakan bahan pemancar yang dikenali sebagai neurotransmitter. Dua contoh neurotransmitter ialah asetilkolina dan noradrenalina. Neurotransmitter yang telah digunakan akan dimusnahkan oleh enzim atau diambil semula ke dalam bonggol sinaps. Tenaga bagi penghantaran impuls saraf melalui sinaps ini dijana oleh mitokondrion. Tambahan pula, sinaps mengawal dan mengintegrasikan impuls saraf yang dipindahkan daripada reseptor yang terangsang. Sinaps membenarkan impuls bergerak dalam satu arah sahaja. Bukan itu sahaja. Vesikel yang mengandungi neuron transmitter hanya terdapat pada bonggol sinaps neuron penghantar. Malah, reseptor bagi pelekatan neuron transmitter hanya didapati pada membran neuron penerima. Mekanisme penghantaran impuls melintasi sinaps. Apabila impuls saraf tiba di bonggol sinaps, vesikel yang mengandungi neuron transmitter bergerak ke membran prasinaps. Kemudian, membran vesikel bergabung dengan membran prasinaps dan neuron transmitter dibebaskan ke dalam sinaps. Seterusnya, neuron transmitter meresap melintasi sinaps dan bergabung dengan reseptor protein yang spesifik di membran postsinaps. Dan yang terakhir, impuls saraf yang baharu dicetuskan dan bergerak sepanjang neuron penerima atau efektor.
transmitter. Neuron transmitter juga dikenali sebagai penghantar neuron atau penghantar impuls, yang merupakan sekumpulan bahan kimia dalaman yang menghantar isyarat merentasi sinaps dari satu neuron iaitu sel otak ke satu neuron yang disasarkan. Neuron transmitter dilepaskan daripada vesikel sinaps melalui ruang sinaps, di mana mereka diterima oleh reseptor pada sinaps saraf yang lain. Penghantar neuron yang dikeluarkan mungkin boleh bergerak merentasi sinaps untuk dikesan dan diikat dengan reseptor dalam neuron postsinaps. Definisi neuroglia. Neuroglia atau sel glia adalah sel-sel yang paling banyak ditemukan dalam sistem saraf. Sel-sel tersebut juga dikenali sebagai sel penyokong dan berfungsi untuk melindungi neuron. Terdapat 6 jenis sel neuroglia, 4 pada central nervous system dan lagi 2 pada peripheral nervous system. Antara 4 neuroglia yang terdapat pada central nervous system adalah yang pertama, astrocyte. Astrocyte bertujuan untuk mengawal pertukaran bahan antara salur darah dan neuron serta untuk mengekalkan keseimbangan ion. Yang kedua adalah microglia. Microglia bertujuan untuk pertahanan. Yang ketiga adalah ependymal cells. Ependymal cells untuk menghasilkan cecair iaitu cerebrospinal fluid. Dan yang terakhir adalah oligodendrocytes. Ia bertujuan untuk menghasilkan selul myelin untuk neuron di central nervous system. Antara neuroglia yang berada pada peripheral nervous system adalah yang pertama, satellite cell. Satellite cell bertujuan untuk melindungi sel-sel badan. Dan yang kedua, Schwann cells. Ia pula bertujuan untuk menghasilkan selul myelin bagi neuron di peripheral nervous system iaitu neuroma. Resting potential ialah keadaan neuron tanpa rangsangan ataupun rehat. Di luar membran terdapat natrium positif, di dalam membran terdapat kalium bercas negatif. Dalam neuron bercas negatif kerana pam natrium kalium membenarkan natrium positif keluar sel dan kalium positif ke dalam sel yang bercas negatif. Polarisasi membran ialah negatif 70 MV. Action potential. Action potential ialah impuls wujud apabila terdapat rangsangan pada hujung saraf. Penghantaran impuls berlaku apabila ion bergerak melalui membran plasma secara pengangkutan aktif. Action potential kemudian menghasilkan perbezaan cas antara luar dan dalam membran. Action potential juga melibatkan ion natrium positif dan ion kalium positif, iaitu ion utama yang terdapat pada membran. Seterusnya, ianya berlaku pada bahagian akson yang terdedah iaitu nodus Ranvier. Seterusnya, terdapat 3 keadaan utama iaitu depolarisasi, repolarisasi dan hyperpolarisasi. Terdapat 3 fasa action potential. Yang pertama ialah fasa depolarisasi. Pam natrium positif terbuka dengan cepat, kemudian natrium positif masuk ke dalam sel menyebabkan sel menjadi kurang aktif. Pam kalium positif tertutup, tindakan sangat cepat iaitu dalam milisaat, namun ianya hanya akan berlaku apabila rangsangan mencapai negatif 55 hingga negatif 50. Seterusnya, fasa repolarisasi. Cas intrasel yang positif menghalang natrium positif masuk dan pam natrium positif tertutup, manakala pam kalium positif terbuka menyebabkan keadaan dalam sel kembali negatif, tetapi kedudukan ion tidak sama seperti dalam keadaan rehat. Yang terakhir ialah fasa hyperpolarisasi. Refractory period ialah proses mengembalikan repolarisasi kepada resting, tetapi kedudukan natrium positif dan kalium positif terbalik. Sebelum pam kalium positif ditutup, banyak ion kalium positif bergerak keluar sel daripada keperluan menyebabkan cas dalam membran menjadi terlalu negatif dan membran menjadi hyperpolarisasi, negatif 80 MV.
Semasa refractory period akson tidak menerima sebarang stimulus dan pada penghujung refractory period, semua pam ditutup dan natrium positif serta kalium positif kembali kepada kedudukan asal seperti dalam resting potential. Potensi aksi hanya akan berlaku pada nodus Rambier sahaja, kemudian melompat pada nodus seterusnya. Mekanisme penghantaran impuls dalam potensi aksi atau action potential. Pertama, fasa depolarisasi iaitu pam ion natrium terbuka dengan cepat. Kemudian, natrium masuk ke dalam sel dan menyebabkan dalam sel menjadi kurang negatif. Seterusnya, pam kalium tertutup dengan tindakan yang sangat cepat iaitu dalam milisaat. Namun, ianya akan berlaku apabila rangsangan mencapai negatif 55 hingga negatif 50 mV. Kedua, fasa repolarisasi iaitu charge intracell yang positif menghalang natrium masuk dan kalium tertutup tetapi kedudukan ion tidak sama seperti keadaan rehat. Kemudian, refractory period iaitu proses mengembalikan repolarisasi kepada resting kedudukan natrium dan kalium terbalik. Ketiga, hyperpolarisasi iaitu sebelum pam kalium tertutup, banyak ion kalium bergerak keluar sel daripada keperluan menyebabkan charge dalam membran menjadi terlalu negatif dan membran menjadi hyperpolarisasi iaitu negatif 80 mV. Kemudian, semasa refractory period, akson tidak menerima sebarang stimulus dan pada penghujung refractory period, semua pam ditutup dan natrium dan kalium kembali kepada kedudukan asal seperti dalam resting potential. Dan potensi aksi hanya akan berlaku pada nodus Rambier sahaja. Kemudian melompat untuk ke nodus seterusnya. Contoh penyakit berkaitan sistem saraf. Pertama, Alzheimer, iaitu nyanyuk. Seseorang mengalami kemerosotan ingatan dan pemikiran disebabkan oleh kematian neuron dalam otak. Kedua, autism, iaitu keadaan di mana interaksi sosial seseorang terganggu akibat masalah kemahiran berkomunikasi, tingkah laku tidak wajar yang berulang, pemicilan diri serta mempunyai keinginan terhadap sesuatu benda. Ketiga, Parkinson, ialah sel yang mempengaruhi pengawalan otot dan keseimbangan badan mati yang menyebabkan kehilangan koordinasi iaitu keseimbangan dan anggota badan menggeletar. Yang keempat, epilepsi, ialah penyakit yang mengakibatkan seseorang mengalami sawan serta konvulsi atau kehilangan kesedaran. Ianya disebabkan oleh sel-sel otak yang tidak berfungsi dengan baik. Kesimpulannya, mekanisme penghantaran impuls merupakan satu proses untuk menerangkan tentang tindak balas ke atas suatu rangsangan yang dikenakan sama ada secara terkawal iaitu somatik ataupun secara tidak terkawal iaitu autonomik. Tindakan penghantaran impuls sangat cepat kerana impuls dihantar dalam bentuk arus elektrik yang melibatkan perubahan cas sepanjang akson.